Okey, kita pergi kepada subtopik kita yang kedua, iaitu perkaitan antara sistem-sistem dalam tubuh manusia. Okey, kita dah belajar sebelum ni sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Nanti untuk tahun 6 kita akan belajar sistem pembiakan juga. Okey. Okey, kita tengok sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Ni yang kita dah belajar. Okey, bermula daripada tahun 4 sampailah kepada topik yang kita baru saja belajar tadi. Okey. Okey, dalam sistem peredaran darah, okey, sistem peredaran darah tadi seperti yang saya dah terangkan, dia mengangkut oksigen, nutrien dan air yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dalam masa yang sama juga dia akan mengangkut bahan kumuh dan karbon dioksida keluar daripada tubuh badan kita. Okey. Sistem pernafasan menyerap oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida dari dalam darah ke seluruh tubuh manusia. Itu sistem pernafasan. Sistem penghadaman, ni kita dah belajar masa tahun 4. Sistem penghadaman menyerap nutrien dan air ke dalam darah dan dihantar ke seluruh tubuh. Okey. Itu daripada apa yang kita makan apa semua itulah. Okey, sistem rangka pula, sistem rangka melindungi organ utama dalam sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Okey, apa yang dilindungi oleh sistem rangka tu dalam sistem pernafasan? Apa? Kulit. Sistem pernafasan mana ada kulit? Organ apa? Organ apa? Azhani tu siapa ni? Trakea peparu. Okey, hidung, trakea, peparu. Apa yang sistem rangka lindung? Hidung kita ada rangka ke? Trakea kita ada rangka ke? Ada dah? Tak ada. Apa yang dilindung? Peparu. Ya, betul. Kalau sistem peredaran darah, apa yang dia lindung? Baru belajar sistem peredaran darah tadi apa? Jantung. Jantung, betul. Okey. Dalam sistem rangka dia akan lindungi peparu kita dan juga jantung dalam sistem peredaran darah. Okey. Okey, kita tengok dia punya perkaitan juga. Okey, perkaitan antara sistem. Sistem pernafasan dengan sistem penghadaman. Okey, ini keadaan normal. Keadaan normal, kita bernafas, dia ada apa nama benda ni? Apa organ pernafasan? Komponen yang terlibat dalam organ pernafasan, hidung, trakea dan juga peparu. Kalau kita makan, kita ada ni esophagus kat tengah ni. Okey. Salur esophagus ni, salur penghadaman ni. Okey. Kadang-kadang bila kita tercekik atau tersedap, makanan tu dia akan secara tidak sengaja masuk ke dalam trakea. Itu yang menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Okey. Sebabnya ni, makanan masuk ke dalam sistem penghadaman melalui salur esophagus. Udara masuk ke dalam sistem pernafasan melalui trakea. Jadi esophagus dengan trakea ni adalah salur yang berbeza, tapi dia berada berhampiran. Apabila makanan masuk secara tidak sengaja ke dalam salur trakea, ia menyebabkan seseorang itu tercekik dan menghadapi masalah untuk bernafas dengan sempurna. Sebabnya makanan tu masuk ke dalam salur pernafasan, bukan dekat salur penghadaman. Okey. Kalau tak, dia kena lalu esophagus ni sebab dia berada berdekatan. Itulah, makan tak boleh dalam keadaan yang kelam kabut, tergesa-gesa, gelojoh. Itu yang boleh menyebabkan kita tercekik. Okey, faham? Faham ke tidak? Tak ada respon ni. Faham. Okey, ni perkaitan antara sistem. Sistem rangka dengan sistem peredaran darah. Apabila tulang patah, siapa pernah patah tulang?
Dia akan buat proses Dia buat proses apa? letak tulang balik. Letak tulang balik. SRA. Oh. Apa nama tu? X-ray. Dia buat proses X-ray, tengok tulang tu patah ke tidak. Itu nak tengok tulang tu patah ke tidak. Saya tanya siapa yang pernah mengalami patah tulang ni? Siapa? Ada tak siapa-siapa yang pernah? Saya. Siapa? Patah tangan. Okey. Rifki patah apa? Patah kaki, kena langgar motor. Awak ke siapa? Awak Saya. Tu. Okey, Ashraf patah tangan, Rifki patah kaki. Okey, jadi macam mana dia nak betulkan tulang awak tu? Macam mana doktor buat? Selain daripada X-ray. Letak besi. Letak besi. Letak besi yang macam area TV tu. Masuk besi. Siapa tu? Fariha. Fariha pernah patah ke? Fariha? Mana Fariha ni? Tak. Okey. Dia ada macam-macam treatment lah. Dia ada yang masuk besi yang macam area TV tu. Lepas tu dia ada yang simen warna putih tu kan. Dia dah betul-betulkan tulang tu. Lepas tu dia simen untuk satu jangka masa lah. Berapa lama? Mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Sampailah tulang tu betul-betul bercantum semula. Okey. Tulang yang patah. Okey, bila tulang ni patah, mana otot dengan tisu kawasan tu dia akan membengkak. Okey, membengkak ni menyebabkan kita punya salur darah tu akan terganggu. Okey, kenapa membengkak? Sebenarnya dia bila kita punya kawasan-kawasan ni patah, tubuh badan kita ni cuba untuk rawat kawasan tu. Jadi membengkak tu adalah proses perawatan secara semula jadilah sebenarnya dalam sistem tubuh. Apa Zafran? Kalau jari, saya punya secara kalau jari apa? Jari patah. Ada je jari patah ke tangan ni. Kalau dalam ni gambar raja X-ray ni tangan dia patah. Okey. Jadi bila patah, kalau jari patah, tak tahulah jari dia ada simen ke? Ada kot, tapi mungkin dia taruh yang plate tu lah. Dia taruh plate, lepas tu dia plaster kan supaya jari awak tu tak bergerak-gerak. Okey. Kalau patah macam ni, selalunya dia punya treatment yang simen tu lah. Okey, simen lepas tu awak pakai anduh tu, tangan awak macam ni lah untuk satu jangka masa. Sampailah dia punya tulang tu bercantum semula. Bila kita punya tulang ni bengkak ataupun patah, okay, dia akan bengkak. Bila bengkak tu, dia akan menghalang laluan darah. Jadi kawasan yang sebelah yang tempat patah ni akan jadi biru sebab darah tu tak boleh sampai ke kawasan yang kata patah kat sini kan. Patah dekat macam patah dia ni, patah yang dekat lengan ni. Ni kat sini akan bengkak, jadi kawasan tu darah akan terganggu, peredaran darah akan terganggu. Jadi kawasan yang ni, pergelangan tangan awak ni, tangan awak tak boleh berfungsi tau. Sebabnya darah tak ada kat situ. Jadi oksigen tak sampai kat situ. Kalau dibiarkan untuk satu jangka masa, akan merosakkan pula pergerakan tangan awak kat sini. So jadi kena cepatlah untuk dapatkan perawatan. Apa dia Rifki? ada orang kata kalau pakai getah, lepas ikat kat tangan, dia menghalang sistem peredaran darah ke? Kalau kita katalah awak ikat tangan awak, getah ke apa ke pakai tali ke, awak ikat, tak percaya. Okey, awak ikat, tak payah apa, awak pegang tangan awak ni kuat-kuat. Pegang tangan kuat-kuat, tengok lama-lama peredaran darah tu sebenarnya terganggu juga. Jadi tangan awak kita jadi biru kan. Okey? Sebab darah tu tak dapat sampai ke kawasan yang sepatutnya. Dia dihalang, kita block dia. Tak kisahlah awak ikat ke, awak genggam kuat-kuat ke, awak ikat pakai getah ke, dia akan terhalang. Jari ke, tangan ke, pergelangan tangan tu siapa yang kuat tu pegang macam tu,
Tengok lama-lama dia jadi biru tangan kita. Tak payah lama sangat pun. Okey, kepentingan penjagaan sistem tubuh. Serangan jantung akibat pengambilan makanan yang tidak seimbang dan berlemak. Kolesterol ialah sejenis lemak yang terdapat di dalam darah. Kolesterol ni dia ada kolesterol baik, kolesterol jahat lah. Kolesterol membantu bahagian badan untuk berfungsi. Pengambilan secara berlebihan akan menyebabkan salur darah tersumbat. Ni macam ni. Plak kolesterol ni. Ni lemak Bila tersumbat, dia akan sempitkan laluan darah ni. Laluan darah. Jadi, darah tu tidak dapat bergerak dengan betul, dengan cepat, dengan banyak. Seperti biasa. Tak, sebab ada gangguan kat sini. Dia jalan satu lambat. Itu lama-lama kita akan dapat banyak penyakit yang menyebabkan banyak anggota tubuh badan kita tidak berfungsi disebabkan oleh kolesterol ni. Kolesterol ni dapat daripada mana? Daripada makanan yang berlemak lah. Tak seimbang. Lemak. Nasi lemak. Nasi lemak tu bolehlah makan tapi taklah hari-hari makan nasi lemak. Kan? Okey, ini contoh. Ini peparu tak? Okey, tu gambar tadi. Okey. Ni peparu yang baik. Peparu yang normal. Ini yang hitam tu adalah peparu yang rosak. Okey, ni peparu betul Okey. Peparu betul ke buatan tu? Paru-paru betul lah tapi orang dah mati lah. Okey, nikotin dan tar yang terkandung di dalam asap rokok akan mendap di dalam peparu. Pengumpulan bahan ini dengan banyak di dalam paru akan merosakkan fungsi dan kecekapan peparu. Nampak tu? Peparu sepatutnya ada 2 kembang macam tu. Dia dah jadi 1 je. Satu lagi tu dah tak berfungsi. Rosak habis. Sebab nikotin dan tar yang terkandung dalam asap rokok. Ni contoh dia. Ni peparu. Nampak tu? Takut pula tengok. Cikgu skip lah. Okey. Kepentingan penjagaan sistem tubuh, keretakan tulang akibat kemalangan. Okey. Keretakan tengkorak akibat kemalangan dan tidak memakai topi keledar keselamatan dengan betul dan sempurna. Okey, ni contoh dia lah. Okey, dia akan mendatangkan otak kita ni antara organ yang paling penting dalam tubuh badan kita. Dia ada, kalau otak tu tidak boleh berfungsi, kita ni macam lebih dapat, walaupun kita hidup tapi sebenarnya kita dah macam nak mati dah. Okay? Sebab otak kita tu tak berfungsi dah. Hidup pun macam tak boleh, tak ada function dah. Sebab kita dah tak boleh nak uruskan. Otak yang mengawalkan darah ke? Otak ni bukan mengawal darah, dia mengawal kebanyakan fungsi sistem tubuh. Okay? Tu pasal ada jenis-jenis pertandingan yang memerlukan awak pun kena pakai helmet. Contoh dia kalau macam pertandingan taekwondo, tu ais selalu masuk tu. Okay, banyak lagi. Karate, silat, semuanya memerlukan kita memakai pelindung ataupun penutup kepala tu supaya bahagian kepala kita tak jadi sasaran yang boleh mendatangkan kecederaan yang teruk. Sembelit. Pengambilan diet pula. Pengambilan diet yang kurang mengandungi air dan pelawas. Pelawas apa? Pelawas, tak tahu. Pelawas ada daripada makanan yang berasaskan sayur-sayuran dan juga buah. Fiber tu. Pengambilan diet yang kurang mengandungi air dan pelawas menyebabkan tinja keras dan menyebabkan penyakit sembelit. Sembelit ni susah buang air besar lah. Pelawas fiber lah. Datangnya daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Itu memang kena ambil lah hari-hari. Tak mendatangkan penyakit. Dah habis dah topik ni. Ada apa-apa nak tanya? Tak.